Saudara-saudari, terima kasih kerana beri peluang saya dan terima kasih kerana masih taat kepada perjuangan dan sudi. Walaupun sudah larut malam, besok ada kerja, tetapi ada masih ramai yang tunggu di sini. Kita dengar tadi daripada Dr. Kumar tadi berkenaan dengan sumbangan beliau di kawasan Parlimen Sungai Siput. Sebenarnya minggu lepas saya bersama beliau di Parlimen, saya dengar ucapan beliau di Parlimen berkenaan dengan perbahasan Belanjawan 2012. Saya nak quote sedikit lah, sebab memang ini sedikit ini yang saya setuju 100%. Dia kata unjuran pertumbuhan ekonomi yang disasarkan oleh Najib 5 hingga 6% untuk 2012 itu tak realistik. Tak realistik, tak boleh capai. Sebab dia Najib tak ambil kira apa yang berlaku di ekonomi seluruh dunia. Misalnya di masalah di Amerika Syarikat, krisis di Eropah. Saya masih ingat dia sebut soal ini krisis di Eropah, bukan krisis hutang biasa, tetapi sovereign debt, hutang negara seperti negara Greece yang menjadi masalah besar. Dan ini antara perkara-perkara yang beliau sampaikan di Parlimen. Dan kita juga tahu bahawa dalam bajet ataupun Belanjawan 2012 ini, dia unjukkan 5 hingga 6% pertumbuhan. Dia unjukkan bahawa pendapatan daripada cukai dan sebagainya mungkin sehingga 180 bilion ringgit untuk 2012. Tetapi perbelanjaan untuk tahun 2012 lebih kurang 230 bilion ringgit. Antaranya 180 bilion untuk belanjawan pengurusan, 50 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Bajet defisit ini perkara yang biasa mungkin dalam setengah-setengah ekonomi, setengah-setengah negara. Apabila prestasi ekonomi ataupun keadaan ekonomi merosot, memang kerajaan terpaksa belanja lebih untuk merangsangkan ekonomi. Ini perkara yang biasa. Tapi apa yang terbiasa, luar biasa untuk Malaysia ini? Untuk Malaysia ini, kita lihat bajet defisit bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tetapi 14 tahun berturut-turut, tak berhenti setiap tahun. 1998 hingga sekarang, hingga 2012. Ekonomi baik, defisit. Ekonomi teruk, defisit. Mungkin ada orang nak tanya, apa maksud dia defisit? Saya nak bayangkan kalau kita katakan pendapatan isi keluarga, gaji suami RM2,000, gaji isteri RM1,500, gaji keseluruhan RM3,500, bayar cukai pendapatan, bayar EPF, tolak sewa kereta, sewa rumah, tolak pengangkutan, makanan, semua perbelanjaan RM4,000 sebulan. Ini bermakna setiap bulan tanggung defisit RM500. Kalau cara kita uruskan ekonomi isi keluarga, mungkin 1 bulan defisit 500 kita boleh tahan sikit. Boleh pinjam daripada bank, boleh gunakan kad kredit, hutang RM500, bayar pelan-pelan. Tapi kalau 6 bulan berturut-turut, setengah mati. Kalau 1 tahun, mampus. Kalau 14 tahun, bank tak akan pinjam 1 sen pun kalau macam itu yang berlaku. Saudara-saudari, inilah apa yang berlaku di Malaysia. Dia cakap hebat satu Malaysia, tapi dia memang hutang satu Malaysia.
Sekarang kerajaan Persekutuan hutang dia 455 bilion ringgit mengikut kalau unjuran 2012 ni. Sehingga Jun tahun ini sudah hutang 437 bilion ringgit. Apa maksud kepada rakyat biasa? Hutang ini kerajaan perlu bayar. Kalau hari ini tak bayar, besok bayar. Besok tak bayar, tahun depan bayar. Kalau generasi ini tak bayar, anak-anak kita bayar, cucu-cucu kita bayar. Akhirnya kita perlu bayar. Kita lihat apa yang berlaku di Greece. Kalau dulu kerajaan Greece dia membazir. Jadi dia kerajaan hutang banyak. Dia pinjam untuk belanja. Sekarang kerajaan Greece sudah muflis, bankrupt. Jadi masalah. Semua yang belajar perlu tarik balik. Gaji untuk kaki tangan kerajaan perlu kurangkan. Benefit untuk rakyat biasa tarik balik. Ini yang jadi masalah. Mungkin hari ini kita boleh menikmati sedikit sebanyak dari segi perubatan, kesihatan, pelajaran dan sebagainya. Tetapi apabila kerajaan itu hutang banyak, dia tak mampu untuk belanja, ini semua akan tarik balik. Kita tengok doktor perlu bayar, pergi ke sekolah perlu bayar, naik North Highway bayar lagi banyak, kadar elektrik dia naik, air naik, minyak naik, semua barang akan naik. Ini yang akan jadi masalah. Tetapi apa yang menjadikan keadaan macam ini? Adakah kerana negara kita ini miskin? Adakah kerana negara kita ini tidak ada sumber? Tidak. Kalau kita lihat, negara kita sepatutnya kaya raya. Di antara negara-negara di rantau ini, selain daripada Brunei, kita sepatutnya yang paling kaya. Kita ada palak, ada biji timah, ada getah, ada kelapa sawit. Yang penting sekali kita ada minyak. Kita ada minyak. 40% daripada pendapatan kerajaan Persekutuan datang daripada gas dan minyak. Sepatutnya kita kaya raya. Yang tak ada, kita tak ada malapetaka. Tsunami sekali-sekala. Gempa bumi tak pernah berlaku. Ada tu goyang sikit tu. Apabila sementara ada gempa bumi, kita mungkin goyang sikit. Tak ada masalah besar. Kita tak pernah mengalami banjir sebesar macam Bangkok sekarang. Tak pernah. Jadi apa yang menjadi masalah? Sekarang apabila kita lihat, apabila laporan Ketua Audit Negara keluar, misalnya Majlis Sukan Negara, dia dapatkan 23 ekor kuda untuk lumba Endurance Championship, World Endurance Championship yang dianjurkan oleh Malaysia. Dia dapatkan 23 ekor kuda dengan harga 5.6 juta ringgit. Disediakan untuk nak lumba dalam pertandingan tersebut. Tetapi 23 ekor, 18 ekor tak boleh guna, tak boleh pakai. Ini hebatnya satu Malaysia. Mungkin kita kata, oh ini Majlis Sukan Negara. Kita jabatan lain. Ini Jabatan Taman Laut Malaysia. Dia beli binoculars. Kita tengok binoculars, kita nak tengok jauh-jauh tu, boleh zoom. Yang jauh tu kita zoom, kita nampak pun dekat. Kalau tengok saya duduk sini, berdiri sini, saya tengok binoculars. Saya boleh tengok orang yang ambil umbrella situ, muka dia, saya boleh zoom, boleh nampak. Tapi yang zoom bukan kelihatan itu, yang zoom dia harga yang zoom. Harga yang zoom maksud saya harga binoculars
yang harga pasaran RM1.900, dia beli RM56.000. 56.000. Saudara-saudari tahu tak berapa banyak 56.000? Untuk orang biasa, rakyat biasa, 56.000 boleh beli 2 rumah kos rendah untuk 2 keluarga. Tapi dia guna untuk 1 binoculars. Ini cara dia. Oh, ini dia kata, oh itu jabatan lain. Kita pergi ke Mara. Mara di bawah Jabatan Perdana Menteri. Beli itu katil yang boleh lipat. Kalau kita pergi Jasco, kita pergi Tesco, RM100 satu. Tapi dia guna RM500. Hebat, satu Malaysia. Bukan setakat itu, ada projek pembasmian kemiskinan. Ini dengar bagus, membasmi kemiskinan, sama orang yang jadi miskin. Tapi apabila Jabatan Audit Negara buat audit, ini di bawah Perdana Menteri sendiri, 50% daripada projek-projek tersebut gagal. Adakah ini hebat satu Malaysia? Jelas, kalau projek sedemikian yang untuk membantu orang miskin, you tak mampu nak buat, bagaimana you nak uruskan seluruh Malaysia? Jadi kita jelas apa yang berlaku. Mungkin dia kata satu Malaysia, ada slogan-slogan besar, semua satu Malaysia. Tadi saudara Cintong ada cakap soal kedai satu Malaysia. Kita pun dengar ada klinik satu Malaysia. Kita pun ada dengar One Malaysian Development Berhad. Semua banyak satu Malaysia. Tapi ini tipu satu Malaysia. Saudara-saudari, adakah ini perkara yang baru? Jabatan Audit Negara tiap-tiap tahun ada laporan. Tiap-tiap kali perkara yang sedemikian berulang kali tak habis-habis. Saya masih ingat di Parlimen, saya pernah bangkitkan soal ini. Sebab 2008, masa itu apabila Najib ambil alih 2009, dia janji bahawa siasatan akan dibuat kepada semua laporan yang dibuat oleh Jabatan Audit Negara, supaya mereka yang bertanggungjawab atas apa yang salah laku itu akan diambil tindakan. Itu janji Najib. Sampai hari ini gila, satu perkara pun tak ada. Ini memang cara Najib. Bukan setakat itu, kita lihat perkara-perkara yang lain misalnya. Kita pernah ada Royal Commission and Inquiry berkenaan dengan kematian Teo Beng Hock semasa tahanan SPRM. Keputusan Suruhanjaya Diraja yang menamakan 3 orang pegawai SPRM yang bertanggungjawab atas kematian Teo Beng Hock. Itu bukan keputusan Parti Pembangkang, bukan Dr. Jayakumar yang cakap, bukan Lee Boon Chye yang cakap, bukan Cintong yang cakap. Ini Suruhanjaya Diraja selepas buat siasatan, buat keputusan pembicaraan awam, mengatakan bahawa ada 3 orang pegawai SPRM yang bertanggungjawab atas kematian Teo Beng Hock. Sekarang dia kata, oh, tak ada tindakan dibuat. Kita juga pernah dengar dulu ada korek. Masih ingat WK Lingam? Sama, Royal Commission Inquiry mengatakan bahawa memang ada asas untuk charge WK Lingam. Sampai hari ini tidak ada tindakan. Kes tragedi di Kuala Dipang, mungkin ramai tak ingat tu. Ada satu kemah satu Malaysia, camp satu Malaysia, di mana mereka kumpulkan pelajar-pelajar sekolah rendah, darjah 5, darjah 6, yang cemerlang, yang baik, top students, di kawasan Kampar dan Kopeng, untuk latihan camp satu Malaysia di Kuala Dipang. Murid tersebut
dibenarkan untuk gunakan satu jambatan melalui satu sungai. Jambatan tersebut dibina tidak ikut spesifikasi. Tidak ada kelulusan daripada kejuruteraan, tak ada kelulusan daripada JKA. Apabila murid sekolah tersebut merintasi sungai itu, jambatan itu runtuh. Murid semua tenggelam. Akhirnya 3 murid sekolah mati akibat tersebut. Ini berlaku 2 tahun sudah. Ada task force dibuat untuk buat siasatan. Sampai hari ini mana tindakan? Kita lihat ini Najib dia pandai cakap. Di mana-mana dia cakap pandai, tapi tindakan elek. Tak ada tindakan. Ada masalah siasatan task force, ada masalah Royal Commission. Tetapi apabila sampai nak ambil tindakan, tak ada tindakan. Cakap banyak, tindakan tak ada. Dia pandai cakap satu Malaysia. Tetapi kita lihat apa yang berlaku sejak Najib jadi Perdana Menteri. Yang jelas, bukan setakat kita lihat dari segi urusan ekonomi. Kalau kita katakan urusan ekonomi, bajet defisit berterusan, rasuah, salah guna kuasa berterusan. Hari ini, kalau kita ikut trend macam ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun, kerajaan persekutuan jadi bankrupt. Yang kata kerajaan persekutuan jadi bankrupt, bukan pemimpin Pakatan Rakyat, tetapi yang cakap itu Idris Jalak. Ini pemandu, Menteri Pemandu Idris Jalak. Dia kata kalau kita ikut trend ini 2019 negara jadi bankrupt. Tapi dia kata negara mungkin jadi bankrupt kerana subsidi diberikan kepada rakyat. Ini yang dia silap. Mana boleh negara jadi bankrupt kerana beri subsidi? Kita, apa yang diberikan kepada rakyat sebenarnya bukan subsidi. Misalnya kita katakan harga minyak. Datuk Seri Anwar terangkan tadi, kita pengeluar minyak, kita pengekspor minyak. Apabila harga minyak naik, kita untung lagi banyak. Bagaimana kita boleh katakan apabila harga pasaran dunia naik, kita terpaksa naikkan di pasaran setempat? Ini tak masuk akal. Jadi jelas apa yang berlaku sekarang bukan kerana subsidi kepada rakyat. Yang jadi masalah adalah rasuah dan salah guna kuasa. Memang ada anggaran yang mengatakan bahawa akibat rasuah salah guna kuasa setiap tahun yang kita rugi 28 bilion ringgit setiap tahun. Bayangkan what we can do with 28 billion. Kalau kita ada 28 bilion ringgit ini, katakanlah kita jimat 50% cukuplah. Kita jimat 14 bilion ringgit. Apa yang kita boleh buat? Kalau kita boleh jimat setiap tahun 14 bilion ringgit, dengan 2 tahun kita ambil alih Lebuh Raya Utara Selatan, turun naik KL, Sungai Siput Highway, tak payah bayar tu. Tak payah bayar tu. Kalau kita ada 14 bilion ringgit, harga minyak hari ini kita perintah, besok kita boleh turun sekurang-kurangnya 70 sen 1 liter. Sekurang-kurangnya. Sebab itu kita berani nak janji, bukan kerana kita nak bankruptkan kerajaan persekutuan, tetapi kita tahu kita mampu. Kita lihat apa yang berlaku di Pulau Pinang, di negeri Selangor. Walaupun ada program-program yang membantu rakyat, tetapi kedudukan kewangan kerajaan negeri Selangor, Pulau Pinang makin kukuh. Apabila wang diberikan kepada rakyat, kalau ikut cara Barisan Nasional, dia defisit, dia akan rugi lagi. Tapi di bawah Pakatan Rakyat, kita beri wang kepada rakyat, tetapi kerajaan masih untung. Ini pandai urus ekonomi. Sebab kita yang tak pandai rasuah. Semasa Pakatan
rakyat memerintah negeri Perak misalnya. Masa itu kita masih ingat, Jabatan Audit Negara pernah audit kedudukan pengurusan ekonomi, pengurusan kewangan Kerajaan Pakatan Rakyat masa itu di bawah Datuk Seri Nizam. Memang pertama kali masa itu Jabatan Pendaharaan Treasury, State Treasury di bawah Pakatan Rakyat pertama kali dalam sejarah negeri Perak 4 bintang, paling baik cemerlang, first time in history. Sekarang dia Zamdi kata, oh dia pun dapat 4 bintang. Memang dia dapat 4 bintang, saya setuju. Tapi 4 bintang yang dia dapat ekoran daripada pembaikan semasa Pakatan Rakyat. Kalau tak ada pemerintahan Pakatan Rakyat dalam 2008 hingga 2009, semasa Barisan Nasional 50 tahun sebelum ini, tak pernah ada 4 bintang. Tak pernah. Oleh kerana kita sudah buat perubahan, kita buat pembaikan, dan kita jadikan pengurusan ekonomi yang kewangan yang lebih baik. Sebab itu kita mampu dapat 4 bintang. Jadi jelas apa yang berlaku sekarang. Rakyat kita tahu, rakyat susah. Dia kata nak jadi ekonomi berpendapatan tinggi. Apa maksud berpendapatan tinggi kalau rakyat biasa, pekerja kilang, gaji tak naik? Apa makna berpendapatan tinggi kalau mereka yang petani, penoreh getah, yang bekerja di estate, gaji tak naik? Tak ada makna. Saudara-saudari, jelas kita lihat cara mereka urus ekonomi tak baik sebab rasuah ketirisan.